Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini 3 Julai 2022 bersamaan dengan 3 atau 4 Zulhijjah. 3 di Malaysia, 4 di sini. Jadi kita di sini, kita kena pakai yang sini. Maknanya kita kena kata hari ini kita sudah berada 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah 1443. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat, hari ini dalam sejarah usul sampainya rombongan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah pada tahun 10 Hijrah. Jadi kena ingat, Nabi kita datang ke Mekah untuk mengerjakan haji pada akhir Zulqa'dah. Akhir Zulqa'dah, sehingga dia sampai di Mekah ni pada 4 Zulhijjah. Maknanya sama hari ni lah, 4 Zulhijjah itu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat yang berniat haji ifrad, yang tak bawa haji, tak bawa hayawan korban, supaya tukar kepada umrah, dijadikan haji tamattu. Nabi sendiri kata, laula, kalau tidak kan aku bawa hadyu, aku juga akan tukar. Manakala aku nak pergi haji depan, dia tak bawa. Jadi ada sahabat yang dah buka balik ihram, ada yang memang niat ihram, dia niat umrah dah. Maka pada 4 hari bulan selesai daripada tawaf dan sa'i, bagi yang umrah itu cukup atau bergunting. Bagi yang niat haji ifrad, mereka kekal dalam ihram. Seperti kita sekarang, kita ni ada jemaah yang berihram, dia panggil haji ifrad. Haji ifrad ni sebenarnya suka. Lepas ni rasa letih, lepas haji esok rasa seronok. Sebab kita berpantang lama, bila boleh buka tu rasa suka. Rasa nikmat boleh berpakaian dan sebagainya. Alhamdulillah, mula-mula saya mari haji 2 minggu kita duduk dalam ihram haji ifrad. Baru kita terasa mudah hidup. Tak payah bawa 2 lakai pakai jadi. Tak payah bawa 2 basuh satu pakai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai di sini, selesai daripada haji, selesai daripada tawaf umrah ataupun tawaf qudum, Nabi kita berkumpul satu tempat, nama dia Abdullah. Abdullah ni insya-Allah lepas haji nanti kita akan pergi ziarah, kita melawat pergi. Ikutlah, tuan-tuan nak jalan kaki ke nak naik bas ke, kita tengok keadaan. Kalau jalan kaki tu banyak sikit maklumat boleh, tapi penat pun boleh tahan juga sebab jauh. Abdullah ni lepas daripada kuburan maklum. Kita ingat 2 kubur besar atas dunia ni. Di Mekah nama dia kubur Ma'la, Madinah nama dia Baqi'. Satu lagi kubur, mungkin tuan-tuan dengar ustaz-ustaz kita baca doa tahlil, Allahumma fili ahli al-ma'lati wasyubaikati wal Baqi'. Di manakah kubur Syubaikah? Nak tahu tak saya tahu? Siapa dia tahu bagi tahu. Lagi 2 dia soalan kita. Syubaikah ni ada lagi tak kubur tu? Tak tahu ya, tak tahu ya. Cepat sikit. Dia senyap kita ramai tak tahu. Sebab tu setengah orang ni bila kita cerita je, lepas kita habis cerita dia tahu je. Dia tahu dia buat apa. Syubaikah tu nampak dia, kita pergi ke masjid, pintu King Fahad tu, pintu Raja Abdullah, pintu Fahad. Sebelah dia tu ada hotel Enten Court Darut Tauhid. Sebelah depan Tauhid tu nampak macam jambatan naik atas. Bawah tu kita panggil Syubaikah. Masih ada kubur di situ. Perkuburan Syubaikah, kubur lama lah, tapi tak guna sekarang. Sekarang dia guna sama ada di malam.
ataupun di Al-Adil, ataupun yang paling ramai sekarang ini untuk majoriti jemaah haji yang mati, yang solat-solat sekarang itu dibawa di Syara'i, di Syara'i dalam 15 km, masih dalam tanah haram. Baik para jemaah sekalian, satu tajuk kita ini anda di Mekah, supaya kita sedar bahawa kita sekarang ini berada di mana? Di Mekah Al-Mukarramah, di bumi bertuah yang Allah Ta'ala pilih. Hari ini terkumpul kepada para jemaah sekalian beberapa kumpulan yang banyak. Di antara kumpul yang kita terkumpul di sini, nih ketah yang kita bagi. Tajuk dia kelebihan 10 hari awal Zulhijjah. Dalam hadis menyebutkan bahawa khairu ayyamid dunya. Hari 10 awal Zulhijjah disebut dengan nama apa? Disebut dengan nama hari terbaik dalam dunia. Setengah orang tu dia pening. Kenapa pula hari terbaik dalam dunia hari ini? Kan hari baik di bulan Ramadan. Jawabnya dia tak balas. Saya kadang-kadang keluar bahasa kita, bahasa Kelantan. Kalau tak payah banyak tanya dah. Makna ke apa tu? Jangan pula sarah di kat belakang. Ataupun marah ke syarikat, kerja apa pun tak payah. Khairu ayyamid dunia, hari terbaik dalam dunia untuk hari. Malam terbaik dalam dunia, malam 10 akhir Ramadan. Ini dia tak ada kontrak. Hari di sini, malam di sana. Sebab apa? Tuan-tuan boleh tengok sebab. Tengok ni kata Imam Ibn Hajar, tengok nombor 6. Perkara yang ke-6. Anda tak baca semua sebab tajuk kita ni, dulu kita boleh buat tajuk ni sebab kita datang awal. Oleh kerana rombongan kita tahun ni dipilih mari lewat akhir. Penerbangan semalam tu KT terakhir dah katanya tu. Yang dah sampai. Jadi rombongan yang ada tu pasal dia kena tengok live, tengok rakaman nanti. Kita nak ulang balik memang tak cukup masa. Jadi oleh kerana malam Lailatul Qadar berada di 10 akhir Ramadan. Malam Lailatul Qadar dipanggil malam yang terbaik. Kenapa? Sebab 1000 bulan gandaan pahala. 1000 bulan berapa tahun? Tak main matematik. Berapa? 83 tahun lebih. Nah, dia ada plus lagi lebih. Mana 83 tahun? Tuan-tuan dan perempuan bakal haji dan hajah, bayangkan kalau kita hidup selama 20 tahun dapat mengejar malam Lailatul Qadar, umur kita jadi berapa? 830 tahun kali dengan 20 jadi berapa? 1900 tahun, lebih tua daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah 1000 tahun kurang 50. Kita dapat Lailatul Qadar 20 kan? Dapat atau tak dapat? InsyaAllah semua dapat. Yang menghidupkan malam 10 akhir Ramadan, dia akan dapat itu. Sama ada kita dapat tanda, tak dapat tanda, itu tidak syarat. Tidak kata syarat kalau saya dapat mesti dapat jumpa. Sebab kalau 10 akhir Ramadan tu gambar orang WhatsApp pagi-pagi, dia tak. Dia tak gambar matahari dekat kampung dia, cerah. Kata tu kampung awak, kampung saya hujan. Tak nampak matahari bersinar pagi tu, jadi kita tak boleh. Benda yang Allah rahsia jangan dibuka. Karena tu anda tengok timbul kekeliruan sedikit di Malaysia sekarang ni, penceramah ni. Dia suka nak bawa benda pelik. Bawa cerita pelik-pelik yang tak sampai kepada pengetahuan masyarakat. Jadi timbullah netizen yang akan bercakap benda-benda yang menghabiskan masa, menghilangkan kasih sayang di antara kita. Kita cuba jauhkan diri daripada perkara-perkara yang pelik. Jadi tak semestinya orang yang dapat Lailatul Qadar tu dia jumpa ada tanda, tapi ada orang yang dapat tanda. Cuma tak boleh cerita lah kepada orang saya semalam tengok Lailatul Qadar, tengok ni. Tanda-tanda yang tak betul banyak. Di antara tanda yang tak betul, dia kata malam tu air laut jadi tawar. Oh, saya kata senang ni. Kita pergi iktikaf tepi laut. Sambil-sambil iktikaf dulu. Masih air tak Lailatul Qadar lagi boleh balik. Macam mana kira macam tu? Pokok sujud dia kata. Pokok sujud bangun tajuk. Pokok tak sujud kita tidur balik. Baik. 10 awal Zulhijjah di sini terkumpul banyak perkara. Tuan-tuan dan puan-puan yang hidup di Mekah ni, alhamdulillah kata. Kita sekarang ni berada di tanah haram. Tanah haram Mekah. Sebab itulah kita nak masuk kena berihram. Apa
mana berihram? Mengharamkan perkara yang halal di atas diri kita, bukan hukum lain. Cabut kuku, potong rambut halal ke haram? Halal, hak kita punya. Nah, tapi bila kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik umratan, labbaik hajan, boleh lagi kita? Tak boleh lagi. Sebab mana kita telah mengharamkan perkara yang halal di atas diri kita kerana Allah Azza wa Jalla SWT. Kerana Allah. Itu namanya haram. Jadi kita nak masuk, ada dia punya cara, kena berniat ihram. Kemudian tak boleh kita potong pokok-pokok, tak boleh kita tangkap hayawan, dan banyak lagi lah pantai larang dalam tanah haram itu yang kita kena patuhi. Di antara lain yang paling besar para jemaah sekalian, bila kita masuk tanah haram ni, iaitulah jangan lagi kita buat benda-benda yang haram. Jangan lagi buat benda yang haram. Dia kata, tak, saya tak buat dah, saya mari sini tak buat maksiat dah. Ada maksiat yang terbawa arif. Ada kata ada? Apa dia contoh? Kita cakap terus terang je hari ni. Kita ni kira, mari depan. Kita kira kita ni anak beranak kan? Kita kira anak beranak. Boleh cakap terus. Apakah benda yang haram yang terbawa mari daripada Malaysia contohnya, atau dari terbawa di sini? Apa dia? Dia kata mengumpat. Ada kau orang mengumpat sekarang? Ada. Tak, dia panggil membawa. Ini semua ni mainan syaitan. Syaitan ni dia main. Tak ada mengumpat sekarang, tapi membawa. Bawa boleh makan. Saya tanya orang SPRM, kata tuan, rasuah ada di Malaysia? Oh banyak ya tu. Saya kata tak ada. Kenapa mana tak ada? Kita selalu buat tangkapan rasuah. Kata tak ada. Yang cuma tangkap rasuah itu bukan rasuah. Semua orang bagi rasuah dengan orang, dia bagi apa? Duit kopi lagi, tip, hadiah, duit minyak, komisen. Tak ada dia bagi. Oleh kerana awak tolong saya, lillahi ta'ala 50,000 rasuah. Bagi. Ada kata tak? Tak ada. Rasuah tak ada. Mengumpat tak ada. Rasuah tak ada. Riba ada riba. Mana ada riba? Siapa pegawai bank jangan marah. Contoh ni. Nampak orang besar bank ada. Tak ada riba. Tak. Pak Cik nak berhutang 100,000, bayar 120,000. 20 tu apa Cik? Semua bagi tahu. Ini riba. Lari balik Pak Cik tu. Aku baru balik Mekah. Kau bagi riba haram. Ini interest lah. Dia kata interest tu apa? Bunga. Lagi comel. Tanda tangan selalu habis. Mana kita sekarang ni, nama-nama tu telah diubah. Itu dia panggil talbis iblis. Iblis mengubah nama-nama supaya kita tak rasa benda tu kotor, tak rasa dosa. Kita mari sini, contohnya di antara dosa yang kita terbawa mari, yang disebut oleh jemaah tadi, mengumpat. Saya tak mengumpat orang, saya cakap yang betul. Dalam hadis Nabi SAW mendefinisikan mengumpat, zikruka akhaka bima yakrah. Tulis dia punya definisi mengumpat, mudah. Dibenarkan menulis dan buat nota dan share. Mengumpat itu maksudnya zikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut benda yang saudara kamu tak suka, itu nama dia mengumpat. Walaupun betul. Sahabat tanya Rasulullah, kalau betul apa yang saya cakap? Kalau betul itu mengumpat. Kalau tak betul, faqad bahatta, kamu telah memfitnah dia. Mana kita cakap orang ni dua je. Sama ada kita mengumpat atau kita fitnah dia. Jadi sekarang ni kita berada di tanah haram. Di antara benda yang haram, tutup kita ingatlah, bila pahala itu besar, dosa kecil ke besar? Sehingga seorang sahabat besar nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ni dia tak duduk di Mekah, dia duduk di Taif. Nanti ada masa nanti kita pergi melawat ziarah Taif. Mungkin ada setelah ada pergi Taif kan. Pergi dah Taif masa mari umrah pergi. Masjid besar di Taif itu nama masjid apa? Masjid Ibnu Abbas. Kau tak tahu nama apa? Dia tahu kita bunga ros. Ya, aku nak beli bunga ros dia buat dia. Ibnu
Ibn Abbas dia tak duduk di Mekah sebab dia kata oleh kerana Mekah ni pahalanya besar, aku bimbang takut dosa juga besar. Dia duduk di Taif. Bila aku rindu ke Mekah, aku balik buat umrah balik. Sehinggalah dia wafat mati dia di Taif. Jadi kita kena ingat mengumpat semua dosa di luar masjid dengan dalam masjid tak sama lah. Dia kata itu sebab ada dosa kecil menjadi besar dengan sebab masa dan tempat. Jadi kita kena hati-hatilah sama-sama lah. Ini semua muhasabah untuk kita. Baik, apa lagi dosa yang terbawa hari itu? Sebut ya untuk kita bincang-bincangkan. Ini semua garis panduan dalam hidup kita di Mekah ni. Anda di Mekah. Apa dia ke dosa lagi yang terbawa hari? Tadi saya lepas solat subuh, kita baca Quran sini sambil tunggu duha. Satu lagi ya, sebelum saya terlupa, di antara agenda yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat, kita dah tak ada pejabat, tak ada kerja, tak ada apa. Inilah waktu keemasan. Kita tunggu selepas solat subuh, jangan keluar kecuali kita tunggu apa? Tunggu duha, syuruk. Itu terbaik. Hari ini tuan-tuan kena ingat, dia panggil khairu ayyamid dunia, hari terbaik dalam dunia. Tengok Nabi sebut apa? Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal salih. Tidak ada mana-mana hari amal soleh yang kita boleh buat di sini lebih daripada hari 10 awal Zulhijjah ini. Jadi di antaranya kita perbanyakkan amal zikir kita. Di antara amal yang kita kena buat selepas solat subuh, jangan balik. Tunggu sampai bila? Sampai syuruk. Tadi saya tengok dalam jadual yang saya tengok ni, syuruk hari ni pukul 5.42. Ya, 42 tambah 15 minit lagi. Jadi berapa? Pukul 6. Pukul 6. Pukul 6 cukup? Lebih sikit? Kalau lebih pun tak apalah, 2-3 minit lebih kan? 5 minit kita tak. Maknanya bila kita tunggu dalam hadis ni diriwayat oleh Imam Tirmizi, dengan sanadnya ada sedikit perbincangan ulama yang mengatakan, man salat salatal ghada fi jama'atin. Siapa dia solat subuh berjamaah. Kita tadi dapat subuh jamaah? Dapat? Kau tak pergi? Alhamdulillah. Kau pergilah. Kau tak pergi, tak dapatlah. Kan uzur, ada demam, ada yang muslimat yang kita uzur rasmi dia sendiri. Sampai solat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah. Dia duduk berzikir. Apa yang zikir yang kita nak buat? Di antara zikirnya yang mesti kita buat, itulah zikir selepas solat. Ingat belakang zikir lepas solat? Ingat betul? Dalam buku ni, di ujung, di belakang tu, di muka surat 40, ada zikir lepas solat. Buat. Sekarang ni saya nak bagi ni, siapa yang hadir di sini dapat. Kita bagi kad kuning. Biasa orang tengok kad kuning takut. Kad merah lagi takut. Tapi kad kuning kita ni kad yang disukai, insya-Allah. Saya dah kumpul di sini bacaan-bacaan yang ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun oleh ulama kita dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Fiqh mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Sini mazhab Hambali, sebab tu dia tak baca kuno. Mazhab Hambali. Kalau apa ni? Jadi dalam ni ada 10 bacaan. Tuan-tuan dan puan baca. Siapa dia kena hafal, saya tunggu di sini untuk tasmih. Kita bagi ijazah pas. Kalau nak sedap lagi, jumpa atas masjid. Kita test itu dah. Lepas subuh, pagi esok, pagi lusa, insya-Allah. Selagi tak pergi haji ni kita hafal. Dan boleh ambil. Selepas habis zikir lepas solat, kita nak buat apa? Kita tambah dengan zikir pagi. Tuan-tuan kena ingat, dia setiap waktu tu ada zikir khas. Kerana itu anak tegur sebahagian daripada imam-imam di Malaysia. Selepas solat Isya, digugurkan zikir lepas solat, diganti dengan baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk memang digalakkan setiap malam sebelum tidur. Tapi tak bolehlah imam menggugurkan zikir lepas solat kerana baca surah Al-Mulk. Dia baca Assalamualaikum, Astagfirullah, Al-Fatihah, terus Al-Mulk.
Zikir pas solat gugur. Kita katalah, kalau tuan-tuan bersifat imam AJK masjid, tu ambil perhatian. Imam jangan gugur zikir pas solat. Ini sunnah berwaktu. Sunnah berwaktu. Ini kita masa ni. Cuma ulang apa ni, jemaah kita duk tanya, di Masjid Haram ni kita tak sempat nak zikir, tak sempat sebab solat jenazah. Jadi oleh kerana zikir tu kita punya, selagi tak habis, tak sudah, kita boleh berzikir. Betul? Solat jenazah, dia tinggal kita ke dia tinggal kita? Ya? Dia tinggal. Jadi kita kena ikut dia. Bila dia iklan salatu alal mayyit, ingatlah, kalau salat mayyit tu mana surah? Al-maitati wanita surah. Kalau amwat ramai. Oh, mudah. Siapa dia tak pandai solat jenazah, mari jumpa saya baik. Tak ada orang tak pandai solat jenazah. Solat yang paling payah dalam dunia ni solat jenazah. Betul ke tidak? Betul ke solat jenazah paling payah dalam dunia? Nak ada jenazah solat. Payah ke mudah? Mudah. Berapa kali dah solat jenazah? Dia bersiap. Dok, dia kata tak pernah solat. Ayuh mati ke, atuk mati ke, dia tak tengok je, orang Muslim dia tak solat. Rugi. Sebab solat jenazah ni, pahala dia besar. Kepentingan dia juga besar, kerana kita nak bantu orang mati itu dengan doa kita kepada dia. Ini majlis rasmi. Saya doa lepas ni Ustaz, itu lain. Allah Ta'ala syariatkan solat jenazah semata-mata kerana nak bantu siapa? Nak bantu si mati. Jadi kita kena tolong di situ. Jadi tuan tu solat jenazah dulu, jenazah pergi, kita ambil tempat yang kita boleh duduk selesa. Kalau kita duduk tengah jalan tentunya, tempat sa'i tu, jangan duduk tempat tawaf kena halal ke boleh kan? Kita ambil tempat duduk yang baik, kita bersambung zikir lepas solat kita. Kemudian kita solat sunat kalau waktu ada solat sunat, ataupun pagi dengan upah asar, kita sambung zikir tak, zikir pagi. Para ulama mengatakan zikir waktu pagi ni diibarat seperti baju besi bagi seorang tentera. Siapa nak baju besi, baju rantai yang menyelamatkan kita, insya-Allah kita istiqamah dengan zikir pagi dengan petang. Oh, dia kata Ustaz, zikir ni nampak simple je, tak ada pula. Siapa dia pada zikir ni boleh terbang ke, boleh jalan atas air ke atas angin. Saya kata alhamdulillah setakat saya baca zikir ni, saya memang jalan atas air dan terbang atas udara. Saya tak percaya. Buat tuan-tuan ni ahli terbang belakang, ahli tidak tak siapa sini. Kau tak naik kapal terbang lagi. Naik. Tu bedah kita tu. Nak terbang lagi kita bukannya burung. Tak. Tu pakai kapal terbang. Jadi baca zikir. Balik kepada tajuk tu, siapa dia salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai naik matahari. Bila naik matahari syuruk, itu tamaknya waktu subuh. Tamak waktu subuh. Tak boleh salat sunat tu. Waktu larangan. Oh, dia kata di Mekah ni ada khilaf lah. Okey, khilaf tu kita jangan ambil khilaf tu. Banyak lagi yang tak khilaf. Kemudian kita tambah 15 minit. Berapa minit? 15 minit. Naik syuruk. Kalau tuan-tuan duduk depan Kaabah tu mudah nak tengok. Syuruk tak syuruk. Ini saya perhati banyak tahun dah. Banyak tahun dah, alhamdulillah. Perhati kan, burung tawaf. Tengok tak tengok? Bunyi dia tengok dah. Kau baru nak kita tengok esok. Nah, insya-Allah kita tengok. Biasanya bila syuruk ya, bunyi burung dia pusing atas Kaabah. Saya tak dia tawaf ke tidak, wallahu a'lam. Tapi dia pusing ada. Kita kata itu tanda syuruk. Mana syuruk tu burung keluar daripada sarang dia keluar jalan. Kita pun jangan bulan nak keluar tu kan. Tapi kita tunggu 15 minit. Kemudian kita solat nak solat apa tu? Khilaf. Ada kata isyraq lagi. Ada kata duha. Hak naknya hak mana? Nak buat. Nak buat hak mana? Duha. Isyraq. Memang ada khilaf di situ. Ada sebahagian kitab fiqh ni ditulis solat sunat isyraq. Ada ulama katakan solat itu adalah permulaan solat duha. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata aku baca dalam Quran bil ashyi wal isyraq. Pada waktu petang dan waktu syuruk, bila aku tengok pada apa yang dibuat oleh Nabi, aku tahu itulah solat syuruk, itulah solat duha.
Di Ibnu Abbas menafsirkan syuruh itu solat duha. Jadi kalau tanya saya akan buat solat duha. Nah, sebab itu ada dalam tafsir Ibnu Abbas. Tetapi solat duha yang afdal nanti pukul bila panasnya anak unta. Anak unta ada tengah panas, tempat dia tidur tu, dia rasa panas, dia bangun dalam pukul 9. Nah, itu waktu terbaik, afdal. Tapi kita ambil yang tadi sebab nak ambil hadis. Kata Nabi SAW, siapa dia duduk solat duha, siapa dia duduk lepas subuh sampai ke waktu duha tadi, solat 2 rakaat, ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali sempurna. Belum kita pergi Arafah dapat pahala haji. Sah ke tak sah? Boleh tunggu tak boleh tunggu? Lain macam boleh slow ya. Dia kata masalahnya kapten ni buka awal, pasti udah buka. Apa yang kalah tarikh kandidat, yang penting inilah peluang yang besar haji, bakal haji untuk kita meraih pahala yang banyak. Kalau di Malaysia kita sibuk nak pergi pejabat, nak pergi hantar anak sekolah, anak pergi hantar cucu, tadika, macam-macam kita punya tugasan. Di sini Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita tugas mempersiapkan diri kita untuk menjadi berada di bumi Arafah dengan pahala yang dijanjikan yang besar. Lebih-lebih lagi muslimat. Muslimat mari sini ada yang 30 hari, ada yang 45 hari. Pencin seketika. Pencin apa? Pencin ke dapur. Tak ada. Tapi saya pesan awal-awal sebelum saya kena komplain. Banyak tahu kena komplain. Ustaz ceramah tak sebut pun dia cakap. Kata sebut apa? Tanggungjawab isteri pada suami di Mekah. Dengar ni, ada suami tu. Jangan dia relax tak tegar juga. Memanglah awak tak payah masak, tak payah apa. Tapi boleh je ambil makanan kepada cik abang. Boleh tak boleh? Tolong buat air boleh. Kalau abang dia nak buat air tak apa. Tak. Oleh kerana saya bawa hajat ni, saya nak khidmat. Dipersilakan. Tajuk suami misali. Lepas haji nanti kita buat tajuk. Tak ceramah pula. Tapi tanggungjawab tu kena ada. Dan juga kena minta izin bila nak pergi mana-mana. Sebab bila kita duduk ramai-ramai dengan kawan, kan, berpisah di antara bilik, ada yang duduk 2 orang sebilik, ada 4 orang sebilik. Dan kalau yang tabah haji tu 7-8 pun ada seorang sebilik. Yang tabah haji biasa. Jadi dia tak peduli dengan suami dia. Dia nak pergi masjid, dia pergi sama-sama dia. Dia nak pergi Shopee, saya gurau, kita kata nak pergi melontar, dia melontar sama dia. Dia kata, Ustaz, kita bukan tak bagi tahu ke suami kita nak pergi, tapi dia tak nak bangun. Bang, kita nak pergi dah. Pergi dulu lah. Pergi dulu lah. Lepas dia tidur pula. Itu masalah kita adik suami pula. Jadi saya kena berlaku adil lah. Tak boleh malah ke muslimat saja. Musliminya buat takhirah, tak segi. Jadi tak boleh. Itu di antara agenda yang kita buat. Dan di antara kita di awal 10 Zulhijjah ni, tapi kita buat banyak bersolat jamaah di masjid. Yang boleh tawaf, silakan tawaf. Tawaf yang ada di sini saja, tak ada di Malaysia. Habis apa lagi yang saya nak buat? Selain daripada kita, cerita saya tadi terputus ya. Waktu lepas solat subuh ni tunggu duha. Ada pakcik daripada negeri mana tu, berpasal lagu, dengar lagu. Saya sini baca Quran, sebelah saya orang Arab baca Quran. Kita bertegur dia, kata mau mari buka dengar lagu tu. Dia pun tengok kita. Kita tidak nak kelahi dia, tapi nak tegur bahawa waktu tu waktu orang duk tunggu syuruk, duk tunggu duha. Dia duk main dengan lagu. Kata mau nak dengar lagu balik bilik. Nah, jadi di antara perkara yang kita tak perlu dengar-dengar di sini, duk dengar lagu-lagu tak payah. Lama dah kita duk berlagu ya. Jadi di sini kalau nak dengar juga buka Quran, buka kuliah ceramah-ceramah yang boleh motivasi, yang untuk kita ke Arafah, itu sangat penting. Dan juga di antara perkara yang perlu kita tinggalkan di sini, apa dia? Subuh ya, jangan malam. Kemudian tak ada 2 kali dia. Enggak apa? Pokok. Berani sebut tak apa. Kita nak sebut takut dia kata Ustaz, janganlah. Ada dulu saya pernah dimaklumkan oleh travel, ada jemaah yang cancel nak orang kita. Sebab dia dapat tahu bahawa Abu Anas ni anti sangat merokok. Pantal dia punya nak orang yang pakai, dia cari pakai lain yang tak kira dia merokok.
Kita kata alhamdulillah lah tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan mari sini kita nak mencari haji mabrur, bukan mencari haji malbur. Apa malbur? Malu pula masyarakat. Waktu saya dalam TV tanyalah ustaz, saya sebut malbur. Yang kontrol kawan kita cepat, jangan ulang dia kata. Sebab orang boleh saman dia punya itu. Syarikat boleh saman sebab menjatuhkan maruah dia. Maruah apa aja. Nah, jadi di antara amalan yang kita perlu tinggalkan, iaitulah saya terbawa lah ustaz, sekontak lagi tinggal. Kalau boleh buang terus ya, alhamdulillah. Kalau tak boleh buang terus, senyap-senyap dulu. Habis ya. Tadi saya jumpa dalam lift dia tekan. Waktu itu bukan waktu ceramah. Dia kata nak gimana? Tak ada ceramah masa ni. Ada kawan-kawan kat bawah tu. Kita pun tekan B, tengok turun. Memang bawa kat bawah. Saya kata apa? Waktu itu tidak ceramah lagi, waktu ceramah lagi tunjuk. Kalau ada jemaah yang isap rokok tu, usahalah untuk tidak lagi merokok. Sebab majlis fatwa seluruh dunia telah memfatwakan bahawa rokok itu haram. Rokok itu haram. Jadi kalau kita buat benda haram di tanah haram, sukalah sikit untuk kita bagaimana kita nak berubah. Kata orang, kalau duduk di tempat yang mulia, tempat yang baik, perjalanan yang baik, jadi bahasa Arab kata minhuna nabda. Di sini bermulanya perubahan. Di sini kita nak mulakan perubahan. Ya, antara perubahan kita ni, sebab tu bila ada jemaah ni dia telefon saya, ustaz saya lagi gunting rambut. Kenapa? Nak suruh pendek sikit, takut dalam ihram. Lah, kata pergi dengan rambut yang khusus masai begitu. Sebab kita nak mulakan perubahan. Hari haji nanti insya-Allah. Kata insya-Allah. Semua kita yang muslim ini kita akan cukur botak belakang. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ada bunyi tu macam tak bunyi lagi. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah. Dengan pisau tu. Bunyi pisau. Satu tahun seorang tak nak gunting, tak nak cukur, dia nak gunting. Saya pegang dia, kata kenapa? Dia kata hajah tak bagi, isteri tak bagi. Dekat hajah. Saya tengok dia balik ke masjid, kita dah tunggak kopi. Dia panggil. Kata hajah, bagilah abang haji nak cukur ni. Dia tengok lain macam sebab bila saya larang. Kata macam rahsia. Kata kalau haji nak cukur, setuju sangat ni. Tak pernah tengok lagi yang ori. Sejak masa duduk ngorak dulu, duduk atas dia. Cokin bojek dah. Rambut bel kering tu masa tu apa nama. Lama-lama dia. Kata alhamdulillah kita cukup lah. Nabi SAW bagi rahimallahul muhalliqin. Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang cukup. 3 kali Nabi kita doa. Kenapa kita tak nak ambil? Lainlah kalau lepas kita cukup ni langsung tak naik rambut, nanti kita lain lah. Saya berfikir juga dah. Rasa muda lagi. Dalam buku ni dia sebut 550 km persegi itu semuanya dikira tanah haram. Tanah haram ni tak sekata. Mekah ke Tan'im 7 kilo. Sini ke Hudaibiyah 22. Sini ke Arafah lebih kurang juga. Jadi jarak ni tak sama dia. Macam segi-segi gitu. Apa sebab? Dalam kitab ni saya ada jawapan. Dia kata sebabnya waktu malaikat datang bawa Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Ada yang nak jaga situ, jaga sini. Ada yang mengatakan cahaya yang keluar. Pengarang seorang tokoh nama dia Muhammad Tahir Al-Kurdi, dia tiga jilid kitab. Tajuk dia Tarikh Makkah. Sejarah Makkah, 3 jilid kitab. Dia buat kesimpulan yang saya pun tulis kesimpulan. Dia kata kesimpulan yang paling tepat sekali. Oleh kerana tidak ada hadis yang menyatakan kenapa segi Mekah itu tak sama. Jawapan yang paling tepat sekali, wallahu a'lam. Saya kata betul lah. Saya pun tulis jawapan yang paling tepat sekali, wallahu a'lam. Andaian tu ada, tapi yang tepat sekali, wallahu a'lam. Yang pentingnya, tuan-tuan dan puan, kalau duduk solat di sini pun, di surau ni pun, di masjid, di rumah kita, bilik kita ni pun, kita baca Quran di sini, kita solat di sini, kita sedekah di sini, semuanya pahala dia masih dalam tanah haram. Itu kita nak beritahu. Sebab tu, jadi kita duduk dalam tanah haram. Yang pertama. Yang kedua, kita duduk di bulan haram.
Bulan haramnya ada 4 bulan. Yang pertama Zulqa'dah, lepas dah. Zulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Sebab apa nama bulan haram? Sebab bulan ini tidak dibenarkan berperang. Untuk orang nak pergi haji, tenang, dia pergi. Zulqa'dah dia datang. Zulhijjah dia duduk sini buat haji. Muharram dia balik. Orang dulu balik bukannya 8 jam. 8 hari, sebulan. Di sini ke Syam, sebulan. Sebab itu Abu Jahal bila dengar Nabi pergi ke Palestin malam tadi, kan Nabi kita balik duduk tepi Kaabah tu, Abu Jahal mari tanya, Muhammad ada cerita baru ke? Dia panggil soalan provokasi. Nabi kata, ya. Apa dia? Semalam saja pergi ke Palestin. Muhammad, jangan lari ya, aku nak panggil orang. Dia nak malukan Nabi SAW. Nabi kata, duduk, aku nak tunggu. Bila Nabi datang, orang datang ramai, dia kata, Muhammad, cerita apa yang kau buat. Nabi cerita apa dia pergi ke Palestin. Satu malam. Benar sebulan pergi balik. 2 bulan. Nabi kata aku pergi 1 malam. Lagi. Jadi bila dengar macam itulah, orang lari pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah Abu Bakar di mana? Lokasi rumah Sayyidina Abu Bakar di mana? Di mana? Di bawah tu. Kalau kita naik tingkat 4, ada surah betul Masjid Abu Bakar. Situ saya jalan. Maknanya kita ingat rumah Nabi di sini. Rumah Nabi SAW di mana? Ujung tempat sains. Bukan toilet, jangan sebut toilet. Toilet tu tidak masuk dalam rumah. Rumah dia tepi sains. Mana tempat ujung Mas'ah tu? Sini. Itu rumah Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Adapun yang ujung sana tu yang perpustakaan yang dulu warna putih, sekarang warna apa? Coklat. Itu dia panggil Maulid Nabi. Kampung tempat Nabi lahir di situ. Rumah dia tu rumah dia dengan Siti Khadijah. Rumah dia dengan Sayyidah Khadijah. Jadi semua di sini rumah Abu Bakar sana. Di bawah Hotel Hilton. Orang pergi cari Abu Bakar. Abu Bakar cepat pergi tengok kawan-kawan. Apa dia cakap? Dia kata dia pergi Palestin lah semalam. Hari ni ada kat sini. Ingat Abu Bakar mengamuk dah. Cancel aku sokong Muhammad ni. Apa benda? Mengacau. Dengar Abu Bakar. Kenapa nama dia As-Siddiq? Dia kata, in qala faqad sadaq. Abu Bakar kata apa? In qala faqad sadaq. Kalau Muhammad SAW kata, betul lah tu. Bengong Korea tu Abu Bakar ni penerimaan. Itu dipanggil buah polis. Duduk kat situ. Sebulan perjalanan. Jadi kita duduk di tanah haram, bulan haram. Sekarang ni pula kita pula di awal Zulhijjah. Awal Zulhijjah dia panggil khairu ayyamid dunia. Hari yang terbaik dalam dunia ni iaitulah awal Zulhijjah. Jadi kita duduk kat sini. Jadi kita perbanyakkanlah para jemaah sekalian, dan insya-Allah hari terbaik ini 10 hari dunia ni terbaik dia berakhir pada hari 10. Hari 10 tu nama dia Hari Haji Akbar. Ustaz, kita tahu ni Haji Akbar sebab kita buku hari Jumaat. Jadi buku hari Jumaat tu masyhur di kalangan masyarakat awam Haji Akbar sebab buku hari Jumaat. Dalam Quran Tuhan kata Yaumal Hajjil Akbar, iaitulah pada hari Raya Haji. Setiap tahun, tak kira buku hari apa. Cuma bila kita buku hari Jumaat ni, insya-Allah terkumpul 2 kebesaran. Besar hari seminggu, hari Jumaat. Hari yang terbesar dalam setahun, hari Arafah. Jadi kumpul 2. Bila kumpul 2 tu, jadi banyak. Sebab itulah insya-Allah tuan-tuan, mana buku doa tu? Doa Arafah. Tadi. Dia apa ya kan? Belum ambil lagi. Dia ambil. Kita akan bagi lepas ni untuk tuan-tuan buat persiapan rapi. InsyaAllah ta'ala. Jadi hari Arafah duduk di mana? Duduk di 9 Zulhijjah. Jadi 10 hari terawal Zulhijjah ni hari yang terbaik. Di sini kita akan penuhi insyaAllah. Kalau tuan-tuan boleh khatam Quran sekali. Oh, dia terlewat. Ustaz kalau cakap awal kita khatam. Nah, ini baru cakap ni tak sempat. Sebab saya senarai dalam buku dalam senarai ni. Tuan-tuan tengok apa yang patut kita buat.
Di antaranya zikir yang paling mudah sekali, iaitulah zikir yang kita ingat dah tu. Subhanallah kata. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ingat tak? Kalau tak ingatnya? Kalau tak ingat juga apa? Saya tak tuduh, tanya. Oh, dia kata tuduh Pak Mekah dah ni. Tak tuduh, dalilnya semalam 24 jam daripada pagi sampai hari ni, berapa kali saya kata? Tak jawab. Dia kata orang tak mau jawab ni dua sebab. Sebab yang pertama takut ria. Kalau tuan-tuan puan-puan takut ria, jangan jawab. So, saya bimbang yang kedua ni, takut tak ada. Nak jawab mana tak ada. Jadi mulai hari ni insya-Allah boleh ke tak boleh? Paling kurang 1000 kali. Mana punya 1000 tak apa derah ya jawab. 1000 kali ni coba terasa. 100 kali apa minit? Anda dah test dah. Dia tengok dia. Kalau dia 5, 10 minit. Dia 5, 10 minit apa? Dia 5, 3 minit. Subhanallah, alhamdulillah. Dalam 3 minit habis satu kali. Kalau dia 3, 5 minit. Dia 3 mana selu-selu. Maknanya kalau 5 minit, 100 kali baru berapa? 100 kali 5 minit. Kalau 1000 kali, apa minit? 50 minit. Banyak ke sikit? Lama ke sikit? Sekejap. Oh, sekejap sangat. Sebab kita duduk tunggu dulu ke masjid tu, berapa jam tu? Nah, jadi kita habiskan 1000 kali sehari, insya-Allah. Dan esok hari Isnin. Esok hari Isnin. Kita nak berpuasa. Boleh ke tak? Puasa hari Isnin. Sebab ada orang tanya, dia kata puasa ni termasuk ke tidak dalam hari 10 awal Zulhijjah ni? Dia tidak ada hadis khas kecuali hari Arafah. Tapi ada hadis galakkan puasa pada hari Isnin, hari Khamis. Kita hari Khamis ni hari 8. Jadi kita puasa. Kalau boleh hari-hari puasa, puasa. Cuma saya takut tak larat lah dengan musim panas ni. Ataupun mungkin tuan-tuan dengar ada hadis tadi tu, dia kata boleh je solat sini. Tak, kita kata tengah hari kita solat sini, tak mau panas. Malam baru kita pergi masjid. Tak boleh. Puasa. Sebab pahala puasa 10 awal Zulhijjah di bulan haji di Mekah, maknanya bertindak dia punya, bertingkat dia punya fadilat lebih. Dan jangan lupa juga sedekah. Sedekah tu macam mana kita nak buat, saya pun tak tahu juga. Sebab kita kalau betul-betul nak sedekah, jangan dia bagi kat tepi jalan tu. Atau dia panggil setengah tu sindiket je mari. Dia mari hantar budak-budak kecil. Tangan dia lipat. Kalau kita buka ada je tangan tu. Ada juga tak ada sungguh. Saya pernah pegang pun ada pegang. Membuatkan ada tangan dia tu punya dia lipat, kita ada tangan. Tapi kalau nak betul-betul memang kita ada di sini NGO di Mekah ni yang memang akan menyampaikan macam Pak kita juga NGO di depan hari orang miskin-miskin yang kira miskin sungguh lah, yang tak meminta-minta. Jadi kalau tuan-tuan nak sedekah baik. Kau mari sini kita boleh pergi kepada, boleh sampaikan insya-Allah kepada NGO yang mencari orang-orang yang miskin dalam kawasan. Kalau nak sinilah. Kalau kita kata umum boleh je. Sambil-sambil baca risalah tu tengok ujung-ujung tu. Jangan baca separuh je. Masih muda apa masalahnya? Masuk akaun tu. Niat di Mekah sampai di sana tak ada masalah. Boleh pahala sini juga. Pasal itulah kita terujung kata nak tahu orang baca ke tidak. Takut baca depan tajuk saja tak tahu ujungnya. Itu di antaranya kita buat. Dan kita berbanyaklah berpuasa. Itu dipanggil sebaik-baik hari dalam dunia ni. Kita penuhi di sini peluang yang kita ada yang cukup banyak. Oh, dia kata saya nak buat jamu makan boleh. Boleh ya. Sambil-sambil balik tu, tengok ayam bakar ke apa bakar, boleh buat naik ke tempat kita makan di tempat dia makan kita. Boleh je jamu. Tak semestinya jamu ni kena panggil orang di rumah. Ada juga orang beli dia bagi ke haji di jalan. Pandai-pandai lah tapi jangan kena serbu. Sebab dia orang ni masya-Allah. Dia nak beri kebaikan kepada kita sampai mereka kena serbu dah. Jadi kita pandai-pandailah
tuan-tuan dan puan-puan, itulah di antara amalan yang kita buat. Baik, bila kita duduk Mekah ni, tadi kita sebut apa? Tanah haram, ingat tak? Bumi haram, bulan haram, dan kita juga berada di 10 awal Zulhijjah, maka amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan di sini, perbanyakkan amalan yang kita kena ada ini, insya-Allah. Barulah kita rasa puas hati duduk sini. Kerana anda baca dalam satu buku, tajuk dia Rihlatul Qulub ila Allah. Rihlah pengembaraan hati kepada Allah Ta'ala. Pengembaraan hati kepada Allah. Mana kata orang, kita mengembara berjalan untuk dunia dengan kaki. Pergi mana-mana semua pergi kaki. Tapi rihlat ilallah bil qulub. Mengembara kepada Allah dengan hati kita. Oh, kata boleh ke hati saja mari. Tak ada kaki. Itu dia panggil satu analogi yang mudahlah untuk kita faham. Maknanya kita kena mula ibadat kita dengan niat. Hati kita niat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil mengembara dengan hati. Dan kita yakinlah insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, yang hari ini semuanya kita sudah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita tingkat lagi keikhlasan kita tu supaya kita dapat meneruskan agenda yang besar dalam perjalanan hidup kita ini, insya-Allah. Ini banyaklah kelebihan di sini, kelebihan Bawi Mekah ni. Ana sebahagiannya kita dah beri buku ni. Siapa dia tertinggal, siapa dia belum ada buku ni, sebab tak sempat hadir taklimat ke baru ni, saya rasa ada 2-3 buah yang dibawa mari sini yang boleh dibeli. Yang lain-lain tu tak ada, kena dengar cerita je lah. Baiklah para jemaah sekalian. Maka bila kita kata duduk di bumi Mekah, pagi tadi, Isya malam. Ingat tak? Imam baca apa solat Isya malam? Tak ingat. Di sini Masjid Haram dia ada web dia. Semua solat-solat tu ada rakaman. Ada rakaman. Solat subuh tadi, nama dia Syekh Dr. Saleh bin Humaid. Nama dia Saleh bin Humaid. Saya tengok di web, dia kata dia mula jadi imam tahun 1403. 1403, lah ni 1443. Berapa tahun dia jadi imam Masjid Haram? 40 tahun. Waktu sana mari budak-budak dulu, dia dah imam subuh dah. Istiqamah dia dengan imam subuh. Bukan sini, subuh pukul 4 sini. Pak kita sebut pukul 6, jadi imam pun tak mencapai sangat. Ini pukul 4 subuh. Kalau musim sejuk sangat. Tapi dia istiqamah. Waktu dia kerajaan lantik dia jadi speaker parlimen Saudi ni, dia bagi syarat. Hari Minggu, aku nak jadi imam. Nak balik. Bulan daripada riak ke sini. Semata-mata tak mau tinggal jawatan imam. Mulialah orang jawatan imam Masjid Haram ni. Masya Allah. Saya sebut ni sebab imam orang duk komen. Dia kata imam muda-muda ada tu. Kenapa duk apa imam tua ni duduk jadi imam lagi? Kita kata dia nak jadi tua pun dia muda dulu. Dah 40 tahun jadi imam subuh. Istiqamah dia begitu tinggi. Dah, kita duduk Mekah ni nak pergi semaya subuh, insya-Allah boleh. Sebab kita bangun awal. Kalau balik rumah nanti, nak pergi solat subuh berjamaah boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Insya-Allah kata boleh lah. Kita latihan kuat di sini dah. Kita nak pergi semaya subuh jemaah. Imam yang saya nak sebut malam tadi, dia baca ayat allazi ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Imam salat Isya. Adakah kamu nak bunuh seorang laki-laki yang berkata Rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Waktu tu bukan imam semalam, malam dibaca ayat yang sama. Tapi satu malam imam nama dia Khalid Al-Ghamidi lah silap saya. Lupa nama imam tu. Dia baca ayat ni, satu masjid orang menangis sebab dia menangis. Jadi kita nak macam tu pada jemaah sekalian. Sebab apa dia menangis? Bila dia baca ayat ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mu nak bunuh seorang laki-laki yang berkata Rabbi Allah, ketika itu ingat tak? Waktu Nabi kena cekik tekuk dia di dekat Kaabah. Kena cekik tekuk. Sehingga Sayyidina Abu Bakar datang, dia tarik tangan kafir ni, dia baca ayat ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mu nak bunuh laki-laki ni kerana dia kata Tuhan aku Allah. Lepas pada itu barulah kafir terlepas. Jadi imam baca malam tu menangis.
Jemaah habis satu masjid. Betul saya solat itu. Dan pula saya ni ada juga jemaah Melayu, saya tanya, kenapa awak menangis? Dia kata imam menangis, saya menangis juga. Ingatkan dia faham. Tapi itu Quran ni, orang boleh tak menangis dengan Quran. Contoh kalau tengok dalam kuliah kita pagi, tajuk dia kunci memahami Quran. Di antaranya ulama salaf ni, dia ulang satu ayat. Satu ayat yang dia ulang, dan dia menangis dengan ayat yang tersebut. Jadi kita itulah di antara apa yang saya nak sampaikan. Sekarang ni kita buka kepada sesi perbincangan. Jadi para jemaah yang dah ada buku ni boleh ambil. Kalau dia kata dia tak reti baca Jawi, Brumi, saya ada bawa yang Jawi untuk pakcik-pakcik dengan makcik yang tak boleh baca Jawi. Kalau ada tu, tak payah pakahan ya. Tak, insya-Allah. Kemudian yang ni kenapa kita bagi awal? Patut kita bagi dalam taklimat. Sebab saya nak para jemaah sekalian baca sekarang masing-masing. Kemudian tambah. Nak tambah kat mana? Di mana saja tempat yang sesuai untuk tambah. Contohnya dia sebut tentang, ya Allah ampunkanlah dosaku. Dia tak sebut dua ibu bapa. Tulis dulu, dua ibu bapa. Jadi bila sampai ke ya Allah ampunkan dosaku, ampun yang berikanlah keampunan. Di mana saja tempat yang sesuai dengan kerja kita, profession kita, kita tambah. Berkatlah kerja aku ni, syarikat aku ni. Kerja yang saya buat ni Allah Ta'ala beri keberkatan. Jadi kita minta. Jadi tuan-tuan insya-Allah kita berada di bumi Arafah nanti sekitar 300 minit. Berapa minit ada? 300 minit. 300 minit maknanya kalau kita bagi dengan 30 muka surat ni, cukup tak cukup? Cukuplah masa. Tapi kalau kita tak bagi, dia jadi hilang masa. Tak boleh nak fokus. Faham? Jadi kita nak, sebab tu kita bagi awal supaya jemaah study dulu. Tulis dulu. Kalau tak cukup dengan kertas ni, tulis ya dekat nota-nota buku yang sedia ada, tulis. Supaya para jemaah boleh apa ni? Boleh menghayati segala doa-doa kita. Sebab di Arab nanti kita akan penat. Kita letih, kita penat, dan dia kalau tak cukup tidur kan, gitulah jadinya. Mungkin blur kata orang, tak nampak. Jadi sekarang ni kita dah formatkan doa-doa yang kita nak kata itu insya-Allah.